بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زدنا علما وإيمانا وتسليما. Kita teruskan lagi perkajian kita mengenai musyabbah dan musyabbah bih. Pada kali ini kita akan bincang mengenai tarfain murakkabain, yakni musyabbah dan musyabbah bih yang tersusun daripada beberapa benda yang menjadi satu perkara, satu benda. At-tarfain murakkabain wa أن يكون كل واحد منهما صورة أو هيئة أو كيفية حاصلة من مجموعة أجزاء تضامت والتأمت حتى صارت شيئا واحدا. Maksud musyabbah dan musyabbah bih yang tersusun daripada beberapa perkara, ataupun maksud at-tarfain murakkabain ialah bahawasanya setiap salah satu daripada musyabbah dan musyabbah bih itu adalah gambaran ataupun keadaan yang terhasil daripada himpunan beberapa perkara yang bergabung ataupun yang bercampur aduk sehingga ia menjadi satu benda. Maknanya musyabbah bih itu terdiri daripada beberapa benda. Beberapa benda tersebut dia bergabung menjadi satu benda. Begitu juga dengan musyabbah. Contohnya kita kata roti. Sebelum roti ini terbentuk adalah satu benda. Ianya terbentuk daripada beberapa benda. Daripada air, daripada gandum, daripada yeast. Jika tidak ada salah satu daripada benda ini, dia tak jadi roti. Begitulah juga dengan musyabbah yang murakkab. Dia hendaklah dia satu benda yang terdiri daripada beberapa benda. Beberapa benda itu membentuk menjadi satu benda. Untuk memahami lebih jelas, kita tengok kepada contoh. Kita tengok pada contoh. Contoh tarfain murakkabain. Seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Bandingan mereka-mereka yang beriman, yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah, seperti satu biji ambatat 7 sanabil yang menumbuhkan satu pohon dan menerbitkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin 100 habbah. Setiap tangkai itu ada 100 biji pula. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah gandakan ganjaran kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita tengok di sini musyabbahnya. Musyabbah dia terdiri daripada keadaan, keadaan orang yang beriman, yang membelanjakan harta dia kepada jalan Allah, samalah seperti keadaan sebiji benih yang menumbuhkan pohon, yang menumbuhkan tumbuhan, dan pada tumbuhan tersebut
ada 7 tangkah. Kita kata seperti benih padi. Satu biji benih padi menumbuhkan satu pokok padi. Pada pokok padi itu pula ada 7 tangkah. Dan setiap tangkahnya itu ada 100 biji. Allah ganda kepada siapa yang kendaki ganda balasan. Jadi musyabbah bihnya itu keadaan biji yang menumbuhkan satu pohon yang mengeluarkan 7 tangkai, dan pada tangkai itu ada 100 biji pula. Jadi pada sebiji jadi 700 biji. Begitulah Allah ganda pahala kepada siapa yang kendaki. Itu musyabbah bih. Dia ambil daripada beberapa perkara. Wajhu syabahnya apa dia? Kebaikan yang dilakukan berganda-ganda. Allah ganda kebaikan itu. Satu kebaikan Allah ganda sampai 700 dan lebih lagi. Itu wajhu syabahnya. Kita tengok musyabbah. Musyabbah bih itu terdiri daripada beberapa perkara. Pertama, musyabbah terdiri daripada beberapa perkara. Pertama, allazina, orang yang beriman. Pertama, orang yang beriman. Yang kedua, dia belanjakan harta dia. Yang ketiga, perbelanjaan itu pada jalan Allah, pada perkara yang Allah reda. Ini 3 perkara. 3 perkara ini membentuk keadaan. Kalau kita tengok ni, dia kata murakkab ni dia terdiri daripada beberapa perkara, dan beberapa perkara itu menjadi satu benda. Bandingan orang yang beriman yang mengeluarkan harta benda dia, yang menginfak harta benda pada jalan Allah, itu jadi satu benda tu. Walaupun ia terdiri beberapa benda, campur tu dicampur-campur jadi satu benda. Seperti roti tadilah, terdiri daripada gandum, terdiri daripada gula, terdiri daripada yeast, dicampur dia jadi roti. Ni pun dia jadi banding. Sebab itulah dinyatakan surah dalam takdirnya, surah ataupun keadaan. Keadaan orang yang beriman, yang membelanjakan harta dia pada jalan Allah, samalah seperti keadaan sebiji apa? Sebiji benih yang menumbuhkan satu pohon. Pada pohon tu keluar pula 7 rantai, 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji pula. Maknanya amalan yang sedikit yang dilakukan pada jalan Allah, dia akan ganjarannya banyak, berganda-ganda sampai 7 kali ganda, dan Allah ganda lagi pada siapa yang dia kendaki. Wajhu sabahnya itu. Ini tasbih dia namakan tasbih murakkab. Musyabbah dianya satu je. Musyabbah bih dianya satu je. Tapi satu tu terhimpun daripada terbentuk daripada beberapa benda. Apa dia musyabbah yang satu? Keadaan orang yang beriman yang membelanjakan harta pada jalan Allah. Musyabbah bih dia satu, apa dia? Keadaan biji yang menumbuhkan yang menumbuhkan satu pohon. Pada pohon ada 7 tangkai, dan tiap tangkai ada 100. Itu keadaan musyabbah bih. Keadaan yang beginilah yang dinamakan tasbih murakkab. Macam tasbih muta'addid yang kita telah belajar, dia boleh di asing-asing. Yang ni tak boleh nak asing. Kita kata orang yang beriman, kalau kita nak kata, kita kata orang yang beriman seperti sebiji pokok, sebiji benih. Mereka belanjakan harta pada jalan Allah seperti menumbuhkan menumbuhkan 7 tangkai. Tak boleh nak buat begitu, tak boleh nak diasing. Dia kena ambil secara jumlah. Tapi kalau tasbih muta'addid, kita boleh asing walaupun dia terdiri berbagai musyabbah dan musyabbah bih. Kita tengok tasbih mutlak yang kita telah belajar, tasbih muta'addid yang telah kita belajar, tasbih yang berbilang-bilang ataupun at-tarfain muta'addidain. Kita kata Muhammad dan Umar bagaikan laut dan matahari. Makna Muhammad bagaikan laut, Umar berbagai. Boleh nak asing Muhammad seperti laut, Umar seperti matahari. Boleh diasing begitu. Itu tasbih muta'addid. Kalau tasbih mufrad, satu perkara saja. Muhammad seperti matahari. Muhammad musyabbahnya mufrad, mataharinya mufrad. Tasbih murakkab ni
seolah-olah dia satu benda. Satu benda juga seolah-olah dia mufrad, tapi mufrad dia diambil daripada beberapa perkara, seolah-olahnya begitu dah. Nampak seolah-olah dia mufrad, tapi dia tidak mufrad lah, dia murakkab. Mufrad dia tersusun daripada beberapa perkara. Maksud mufrad ni mana dia satu benda. Satu benda apa? Keadaan orang yang beriman yang membelanjakan harta pada jalan Allah. Musyabah bih juga satu benda. Keadaan biji yang menumbuhkan pohon, yang mengeluarkan 7 tangkai, dan pada tangkai itu ada 100 benih. Musyabahnya apa? Musyabah bihnya apa ni? Wajhu syabah. Persamaan di sini apa dia? Persamaan di sini maknanya amalan yang baik itu Allah gandakan berlipat kali ganda. Itu. Amalan yang dibuat berganda. Okey. Kemudian kita tengok aqsam tarfain. Musyabbah wal musyabbah bih bi'tibar tarki. Bahagian tarfain, bahagian ataupun keadaan musyabbah dan musyabbah bih diambil kira dari sudut dia tersusun. Jadi tashbih murakkab ini ataupun tarfain murakkab ini dia terbahagi pada 3 keadaan. Murakkab bil murakkab, mufrad bil murakkab, murakkab bil mufrad. Maksudnya tashbih murakkab bil murakkab ni maksudnya musyabbahnya itu murakkab, musyabbah bih juga murakkab. Seperti contoh yang sebentar tadi. Murakkab mana musyabbah terdiri daripada beberapa benda. Yang dikeluk musyabbah itu terdiri daripada beberapa benda, dan kita jadikan ia seperti satu benda. Begitu juga musyabbah bih terdiri daripada beberapa benda yang digambarkan ia seolah-olah dia satu benda. Yang kedua tashbih mufrad bil murakkab. Mufrad, musyabbah dia mufrad, satu perkara je, tapi musyabbah bih dia tersusun daripada beberapa benda. Satu benda yang tersusun daripada beberapa benda. Mufrad ni satu benda dan tak tersusun daripada beberapa benda. Ataupun tashbih musyabbah dia satu benda yang diambil daripada beberapa benda. Musyabbah bih pula satu benda dia semata-mata, tidak diambil daripada benda lain. Kalau dia tanya berapa keadaan tashbih murakkab tarfain, keadaan musyabbah dan musyabbah bih yang murakkab, maka dia ada 3 keadaan. Tashbih murakkab bil murakkab, mufrad bil murakkab, murakkab bil mufrad. Mudah itu. Kita tengok contoh pula. Misal tashbih murakkab bil murakkab. Yang misal contoh masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tu tashbih murakkab bil murakkab lah tu. Kita tengok misal yang kedua. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhum dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajid syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dan mereka yang kufur, mereka yang kafir, amalan kebaikan yang mereka lakukan bagaikan fata morgana. Bagaikan fata morgana, apa dia? Alang-alang apa? Benda yang kita tengok daripada jauh di waktu panah. Nampak seperti air. Apabila sampai dekat, dia tak ada apa, bukan air, bukan apa pun. Seperti fata morgana biqi'atin, di suatu tempat yang jauh. Yahsabuhu zama'anu, orang yang dahaga menganggap dia air. Yahsabuhu zama'anu ma'an, orang yang sangat dahaga menyangka dia air, dan dia pergi ke tempat itu. Hatta iza wajadahu, sehingga apabila dia dah sampai ke tempat tersebut, lam yajid syai'a, dia tidak akan dapat apa-apa pun. Wa wajadallaha indahu fawaffahu, dia tidak dapat apa-apa, bukan jadi air, tak ada apa satu, yang dapatnya letih. Wa wajadallaha, dan dia dapati Allah pula di sisinya di akhirat. Wallah, dia dapati Allah di sisinya. Fawaffahu hisabahu, lalu Allah sempurnakan balasan mereka terhadap mereka. Wallahu sari'ul hisab,
Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Orang kafir, kita tengok musyabah di sini apa dia? Musyabah terdiri daripada, musyabahnya keadaan orang kafir yang melakukan amalan kebaikan dan mengharapkan pahala daripada amalan tersebut. Itu musyabah. Musyabah bihnya seperti orang yang dahaga, yang nampak dari yang nampak nampak di hadapannya fata morgana. Dia menyangka itu adalah air dan dia pergi ke situ untuk mendapatkannya kerana dia dahaga ni. Apabila sapa, dia tidak mendapati apa-apa. Itu musyabah bih. Wajah musyabahnya apa? Persamaannya tidak mendapat kebaikan daripada amalan yang kita buat. Hak tu buat amal, nak dapat balik ke tak ada. Hak ni pun buat kerja juga. Pergi nak ambil, nak dapat air tu, kerja dia berjalan pergi, tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Itu musyabah bih. Baik, musyabah kita sebut dalam tasbih tarkib murakkab ini keadaan. Tu kita sebut dia keadaan, tidak sebut benda. Musyabah dia, musyabah keadaan orang kafir yang buat buat apa? Buat amalan kebajikan dan mengharapkan ganjaran pahala daripada kebajikan tersebut. Tiba-tiba dia tak dapat ganjaran pahala, malah dia mendapat siksaan daripada Allah. Supalah keadaan orang yang dahaga pergi mencari air dan nampak dari kejauhan seolah-olah ada air. Apabila sampai dekat waktu panas, dia nampak sepuh air lah. Dia tak dapat apa-apa. Dia usaha pergi letih dah, tapi tak boleh apa-apa. Sama-sama tak dapat faedah daripada amalan yang dilakukan. Jadi murakkab musyabah dia murakkab, terdiri daripada apa dia? Tiga perkara. Pertama, terdiri daripada orang kafir. Yang kedua, buat amalan baik. Orang kafir dia buat amal. Kalau orang buat amalan jahat, memang dia tidak mengharapkan kebaikan daripada kejahatannya itu. Ni dia buat amalan baik. Orang kafir hak sembah Allah, dia katalah kafir hak buat amalan ibadat lah, amalan kebaikan lah, mengikut agama dia. Dia mengharapkan amalan itu dapat menolong dia di akhirat. Tiba-tiba tak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Supalah orang yang dahaga. Tak ada orang yang dahaga, dia pergi cari air dan nampak seolah-olah air di jarak yang jauh tu, dia pergi tempat itu dan tidak dapat apa-apa. Itu keadaan musyabah bih. Ini tasbih apa ni? Tasbih murakkab bil murakkab. Maknanya musyabah dia murakkab, musyabah bih dia juga murakkab. Contoh syair pula. Ada contoh syair. Tara kata Buhtari yasifu farasan. Buhtari dia menyipakkan ataupun menyatakan keadaan kuda dia. Tara ahjalahu yas'udna fi su'udal barqi fil ghaimil jiham. Kamu tengok kakinya yang putih, yang ada pada dirinya, pada tubuhnya yang hitam. Kuda ni, kuda hak ahja ni, kuda hak kaki putih. Kita tengok kuda hak comel kan, tubuh dia hitam, tapi kaki, pak kaki dia tu daripada paruh lutut ataupun sebelum pada tu ke bawah tu, dia berwarna putih. Jadi kuda ni kuda molek lah, kuda mahal, kuda molek, berwarna putih. Dia ayat kuda dia hak kaki warna putih, kuda dia hak hitam tapi pak kaki warna putih itu, naik warna putih pada kuda itu bagaikan apa? Bagaikan kilat yang ada pada awan yang hitam. Awan hitam hak bawa hujan tapi hujan tak turun. Supaya itulah maknanya awan hitam hak ada kilat, tubik kilat daripada awan hitam tu comel lah, nampak awan tu gelap patlah cerah. Begitu jugalah dengan kuda hak hitam ni,
Hak kaki putih kalau dia berjalan kat terah kenapa la cerah comel. Dia sifatkan kecomelan kuda dia supalah awan yang gelap adanya pelakar tubik kilat jari-jari tu nampak cerah comel. Gitulah keadaan dia nak royak kuda dia ni comel. Baik, mana musyabbah dia? Musyabbah dia mana? Ahjaluhu yas'ud nafi, kaki yang putih, yang bukan kaki putih saja, kaki yang putih yang ada pada keputihan yang ada pada pada apa? Warna putih yang ada pada kaki kuda itu bagaikan kilat yang ada pada apa? Pada awan yang hitam. Keadaan kaki kudanya yang putih dan tubuh kuda dia yang hitam. Kalau putih belakang tak comel. Tubuhnya yang hitam bagaikan keadaan kilat yang ada pada awan yang gelap gelita. Mana keadaan? Bagaikan keadaan. Ini tasbih apa? Murakkab bil murakkab juga. Ada satu contoh ini dalam apa dia? Dalam buku teks Ustaz Waktu Bik lah tu. Kenal lah. Kalau boleh hafal tak apa, tak boleh hafal pun cukup hafal dengan ayat tu lah. Apa ayat tu sebagai tasbih murakkab, sama ada nak guna masalul ladzina yunfikun amwalahum ataupun ayat apa ni? Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin tu dah. Kena hafal ni, contoh ni takut diminta apa salah satu daripada ni. Kemudian yang kedua pula tasbih mufrad bil murakkab. Apabila ada salah satu daripada apa dia, daripada musyabbah ke ataupun musyabbah bi yang murakkab, maka dia dianggap tasbih murakkab. Dah. Kalau ada salah satu daripada musyabbah ataupun musyabbah bi mutaaddid, maka dia termasuk dalam tasbih mutaaddid. Tasbih mufrad ini ataupun tarfa mufrad mesti kedua-duanya mufrad. Musyabbah pun mufrad, musyabbah bi pun mufrad, maka dia tasbih mufrad dah. Bil mufrad dah. Kalau salah satunya ada mutaaddid, maka tasbih mufrad bil mutaaddid. Kalau salah satu adanya murakkab, tasbih mufrad bil murakkab. Murakkab bil murakkab. Okey, ini tasbih mufrad bil murakkab pula. Contoh dia apa? Kulluna basitul yadi nahwa nailufar nadi. Semua kita mengholorkan tangan ke arah nailufa. Bukan nailufa ni, nailufa. Nailufa ni bunga nailufa. Bunga apa? Yang bunga melar lah bagai ni. Bunga ni dia putih, ada yang putih, ada kekuningan. Dia tangkar dia hijau. Dah. Super jagung lah, super jagung ni. Bentuk dia super jagung. Jagung, kita tengok jagung tu, dia kepala jagung tu dia besar sikit dah. Sebab kita nak cocok apa? Nak cocok benih ke dalam tu. Bunga begitulah, kepala jagung tu bunga lah. Ujung dia tu tangkar dia. Jadi tidak kata sah. Dia naik tangkar apa tu, ada dia besar sikit kepala dia tu. Bunga dia bunga nailopa. Bunga apa bunga belah ke bunga apa, tak tahu saya jenis-jenis bunga ni. Nah, dia kata kita semua menghulurkan tangan ke arah bunga nailopa. Nak kutik, nak petik lah. Kita semua nak petik bunga nailopa. Kadababis asjad. Dia buat bunga nailopa ni bagaikan dababih ni, kita kata jagung lah, benda ranting lah, sama ada ranting daripada kayu ataupun daripada besi. Sini kita terjemah dia dababis, ranting pun boleh ataupun jarum pun boleh. Ia seperti jarum asjad, seperti jarum emas. Jarum mah ni kuning lah, kepala dia tu mah seperti jarum emas. Qudbuha min zabarjad. Jarum tu, kepala jarum tu, kepala tempat cocok kita masukkan benang itu mah kuning, dan dia punya batang dia tu
min zabarjad, daripada permata, permata apa? Zabarjad, permata yang berwarna hijau. Permata zamrud dah, warna hijau, cincin zamrud, warna hijau dia. Ni dia khayal lah, khayal. Maknanya tangkar dia tu ataupun batal jarum tu permata, pala dia alik atas tu, pala cocok nak cocok apa, nak cocok ya, nak masukkan benar itu emas kuning ada. Kita boleh bayar dah rupa jarum tu bagaimana, pala dia besar sikit, kuning dan batal dia tu daripada batu permata. Bagai tak ada ni, bagai batu permata ada tapi dia khayal begitu dah. Dia buat khayalan begitu, tak apalah. Ni panggil tasbih apa? Mufrad bil murakkab. Kenapa tasbih mufrad bil murakkab? Mana musyabah? Musyabah dia mana? Tasbih mufrad bil murakkab. Makna musyabah dia mufrad, musyabah bih dia murakkab. Musyabah dia nilofa. Bunga nilofa satulah. Bunga nilofa nadi. Dah, bunga nilofa yang putih ataupun yang kekuningan. Tu? Seperti jagung. Seperti jagung emas, seperti jarum emas yang apa batal jarumnya itu daripada permata zabarjad, daripada permata zabarjad, permata yang berwarna hijau. Sebab takar apa bunga ke hijau kan. Mana musyabah bih dia? Dababis, jarum. Bukan semata-mata jarum, jarum emas. Dan tangkar dia berwarna hijau. Mana ya, seperti keadaan jarum emas yang berwarna hijau, itu maksudnya. Bukan seperti jarum emas berwarna hijau, seperti keadaan jarum emas yang batangnya berwarna hijau. Kalau bukan kata emas belaka, kalau emas belaka kuning semua. Ni kepala jarum tu ya kuningnya. Batang dia ke bawah tu. Didi jarum itu warna hijau. Jadi kalau tanya mana musyabah, musyabah dia mufrad satu benda, iaitu bunga nelopa, supa jarum. Boleh bayanglah bunga nelopa, bunga melo dia. Dia alik atas tu dia memanglah putih, ada putih nak kuning, lepas tu tangkar dia hijau. Dah babih ni kat pala jarum emas. Qudbuha, batang dianya daripada zabarjad. Terdiri daripada berapa musyabah bih? Terdiri daripada emas, jagung, daripada emas, terdiri daripada batang jagung zabarjad. Dihimpun daripada perkataan itu, dihimpun jadi benda satu perkara, seperti jarum jarum emas yang berlidikan permata zabarjad. Bunga nailufa bagaikan jarum emas yang berlidikan atau yang berbatangkan zabarjad, permata yang berwarna hijau. Ini tasbih mufrad bil murakkab. Okey. Ada lagi tasbih mufrad bil murakkab, ada dua contoh. Wa ka'anna, kata Samburi fi syuqai, ka'anna muhmarra syuqaiki idza tasawwaba aw tasa'ada a'lamu yaqutin nusri, a'lamu yaqut nushirna ala rimahin min zabarjad. Dia menyipatkan keadaan bunga syuqai. Ni bunga juga, bunga apa? Syuqai, supaya bunga ni lah, pakai supaya bunga raya. Supaya bunga raya dah, dia dalam dia kelopak dia tu merah, tengah dia sikit hitam sikit dah. Seolah-olah ka'anna muhmarra syuqai, keadaan merahnya bunga syuqai, keadaan seolah-olah merahnya bunga syuqai. Iza tasawwaba, tasawwaba ni apabila dia kecuk, au tasa'ada apabila ia
berkembang, ianya menjadi seolah-olah bendera yakut, bendera yang dibuat daripada permata yakut. Permata yakut ni delima lah, permata yang berwarna merah. Nusyirna, yang diletak di atas hujung pedang, hujung dia letak di atas hujung tombak yang berwarna hijau. Tombak tu warna hijau, hujung tombak yang dibuat daripada zabarjad, yang dibuat daripada permata zabarjad. Ini dia tasbih khayal. Kita kena bendera, kain bendera buat dengan kain, bukan buat dengan batu permata. Tak apa, tapi dia khayal lah, buat khayalan. Bendera ni dibuat daripada batu permata, batu apa? Permata yakut. Yakut mana batu permata merah. Permata merah kan kita panggil delima lah. Batu permata delima. Delima ni boleh buat bendera. Dia bendera dia pak segi ni letak di pula di atas hujung pedang. Hujung apa? Hujung tombak. Hujung lembing. Hujung tombak. Tombak tu pula dibuat daripada permata hijau. Permata zamrud yang hijau. Tak ada orang buat pun begitu, tapi biarlah dia royak begitu. Orang Arab ni banyak jahat sama je. Orang Arab zaman dulu pula dia banyak khayal. Jadi letak gitu. Apabila letak di atas tu, yakut tu dah boleh gambar lah tak? Kita ambil supaya kita kata supaya payung lah. Tak? Payung lagi mana apabila kita buka payung. Dah. Alik atas tu kak merah. Nampak dah tu tak? Nampak dia gambar dia tu supaya bunga lah, supaya sekuntum bunga lah. Supaya sekuntum bunga syukai. Cumanya dia katanya apabila bunga syukai akan dia berkembang dah mengecup. Berkembang ni lagu mana? Raja tengok dah. Kita raja tengok kau di apa dia? Payung hak di Masjid Madinah tu kan? Payung Masjid Madinah tu. Ketika dia buka, dia tutup, dia kecut turun bawah. Dia buka kat, dia naik terbuka. Tengok Masjid Madinah, sekitar masjid tu ada payung. Dia buat payung besar. Jadi payung tu masa panas kat dia terbuka lah. Waktu panas dia terbuka, waktu malam dia tutup. Sehari dia tutup sendiri automatik. Jadi bunga apa ni, bunga syukai tu ketika dia buka kat gitu dek, ya sa'adana ada tasawwabat ketika dia tutup gitu. Jadi kita tengok sana supaya sana letak apa, letak a'lamu yakut, bendera daripada permata yakut, letak atas hujung pedang. Makna dia buka ketika mana dia buka, kita letak atas hujung ketika pedang tarik ke bawah kan dia akan buka. Pedang apa begini apa ni, tombak apabila kita tarik ke bawah dia akan buka, tarik ke atas, tolak ke atas dia akan tutup. Begitulah nampak berkembang, buka tutup, buka tertutup. Supaya kita kata buka tutup kan, supaya burung terbang lah. Buka akak sayap dia terbuka, dia turun ke bawah sayap dia tutup. Begitu. Boleh gambar. Dia nak gambar, nak macam jauh khayalan dia deh. Tengok buruk, tengok bunga yang apa ni, bunga syukai berkembang tutup tu. Dia kata seolah-olah bendera merah yang dibuat daripada permata yakut duduk atas hujung tombak yang dibuat, hujung tombak hijau yang dibuat daripada permata zabarjad. Baik, mana musyabbah dia kata, musyabbah dia mufrad tak, musyabbah bih dia muta'addid. Kita tengok musyabbah dia syuqaiku, syuqaiq dah, bunga syuqaiq yang berwarna merah seperkara dah, seperkara. Iza tasawwaba atau tasa'adatu qai, mufrad dia ada mufrad muqayyad, ada mufrad mutlak. Dia kata bunga syuqaiq yang dikaitkan dengan keadaan dia terbuka dan tertutup.
dah dia mengembang ataupun dia mengecup, tapi dia tetap satu perkara. Nah, perkara dia panggil ni mufrad kan, mufrad muqayyad. Seperti bendera, tengok musyabbah bih ada beberapa perkara murakkab. Bendera, yakut, permata yakut, dah yang lagi ada rimah, ada tombak, ada permata zamrud, beberapa perkara. Tapi musyabbah dia mufrad. Dah, mufrad apa dia? Bunga syuqai. Cuma mufrad dikaitkan dengan sesuatu. Bunga syuqai apabila dia buka dan tutup. Buka dan tutup ni tetap menceritakan dengan bunga syuqai juga yang mufrad itu. Dia tidak jadi apa? Tidak jadi murakkab. Sekarang dah. Jadi ni yang paling contoh tasbih mufrad bil murakkab. Kemudian kita tengok tasbih murakkab bil mufrad pula. Musyabbah bih dia murakkab, musyabbah pula mufrad. Seperti Abi Tamam menyipatkan keadaan Rabi'. Rabi' ni musim bunga. Keadaan Rabi' musim bunga. Apa dia kata? Ya sahibayya taqassaya nazraikuma. Wahai kedua-dua temanku. Nah, dia ada dua orang teman dia, kawan dia. Mu perhati, merenungkah pandangan kamu, perhati tengok pandangan kamu pada apa ni, pada musim Rabi' ni, perhati tengok atas muka bumi ni pada musim bunga ni. Tara ya wujuhal ardi, mu perhati tengok pandangan kamu akan nampak wujuhal ardi, muka bumi ini, wujuhal ardi kaifa tusawwaru, bagaimana keadaan dia, bagaimana rupa dia. Tariya naharan mushmisa, kamu akan tengok waktu siang yang bermatahari, yang diterangi matahari itu, ataupun waktu siang yang bercahaya matahari. Qad syabahu, yang telah diliputi ataupun yang telah bercampur dengan zahrul rubah, warna bunga rubah. Bunga rubah ni dia putih juga. Dia duduk sebelah pohon rubah, pokok bunga rubah dah. Bunga gapo kita ni, pak kita ni. Faka'annama, seolah-olah ia huwa mukmirun, seolah-olah dia bulan purnama. Bulan. Mana musim bunga ni, pokok kayunya, daunnya lebat, bakak bunga belaka rendah, menyebabkan di bawah pokok-pokok tu dia jadi gelap. Jadi gelap. Daun bertautai antara kita masuk dalam kebun dalam musim bunga dah. Negara ada musim bunga, ada musim luruh, ada musim panas dah. Ada musim sejuk. Dalam musim bunga ni kak dah, daun kayunya lebat, pohon-pohon berbunga. Jadi apabila kebun itu daun dia lebat, pohon berbunga, cahaya matahari kena kebun tu, dia kena atas bunga rubah ni, atas, dia tidak akan sampai ke bumi. Tak akan sampai kisnya, lebat sangat daun tu dah. Dia bunga-bunganya menutupi cahaya apa, menutupi cahaya matahari. Jadi apabila kita duduk bawah pohon kayu tu, seolah-olah duduk bawah bayangnya bulan, bukan duduk bawah bayangnya matahari. Itu dia kata faka'annama huwa mukmirun, seolah-olah siang yang bercahaya tu jadi malam yang bercahayakan bulan. Jadi di sini kita tengok mana dia musyabbah, mana dia musyabbah bih. Musyabbah bihnya mukmirun, dah, huwa mukmirun, siang yang bercahayakan bulan, siang yang ada bulan, bukan siang ada matahari. Maknanya cahaya matahari itu dah jadi gelap supaya bulan. Supaya bulan dah ka'annamahu, musyabbah bihnya bulan.
seperkara mufrad. Musyabbahnya apa dia? Musyabbah dia naharam mushmisan qad syabahu zahrur rubah, waktu siang yang bermatahari, yang bercahaya matahari, waktu siang yang cahaya mataharinya menerangi, yang telah ditutupi oleh bunga-bunga robah. Cahaya, warna bunga robah yang menutupi cahaya matahari itu daripada sampai ke bawah. Pohon kayu, dia bunga dia duduk sebelah atas, selain daripada bunga tu bawah dia pula daun-daun. Nah, bunga dan daun dia itulah menutupkan cahaya matahari daripada terkena bumi, menyebabkan bumi bawah tu jadi gelap supaya cahaya bulan, cahaya matahari itu jadi cahaya bulan. Jadi ni tasbih murakkab bil mufrad. Kenapa? Musyabbah dia murakkab, terdiri daripada matahari, terdiri pada siang, terdiri daripada bunga rubah, tiga perkara itu, tapi dia jadi satu. Walaupun dia tiga perkara, dia jadi satu. Apa dia jadi satu? Keadaan waktu siang yang bercahayakan matahari, yang dimusyabbah. Keadaan waktu siang yang ada yang ada matahari yang mengeluarkan cahaya, tetapi cahayanya itu ditutupi oleh bunga-bunga rubah dan daun-daun kayu. Bunga rubah ni bunga pokok apa tak tahu, saya nak terjemah, tak je tengok. Kita ditutupi oleh pokok-pokok, oleh bunga dan daun kayu yang menyebabkan cahayanya tak sampai ke bumi, maka dia jadi seperti bulan. Matahari itu jadi seperti bulan. Musyabbah dia seperti bulan. Itu panggil tasbih murakkab bi mufrad. Perbezaan di antara tasbih murakkab wa ta'addud. Kita tahu kalau tasbih mufrad memang dia satu. Musyabbah dia mufrad, musyabbah bihnya mufrad. Kalau tasbih murakkab, musyabbah dia murakkab, musyabbah bih dia murakkab, ataupun musyabbah dia murakkab, musyabbah bih dia mufrad, ataupun musyabbah dia mufrad, musyabbah bih dia murakkab. Nak jadi tasbih murakkab, mestilah salah satu daripada musyabbah dan musyabbah bih itu murakkab. Kalau kedua-duanya lagi jadi. Kalau paling deknya salah satu. Tasbih ta'addud pula mestilah salah satu daripada musyabbah ataupun musyabbah bih berbilang-bilang bendanya. Kalau kedua-duanya berbilang-bilang, makin jadilah. Baik, apa beza murakkab dengan ta'addud? Dia kata, tasbih murakkab takunu ala wajhil ilti'am wattisal wa la yumkinu muqabalah ajza' kullu tarfin bi ajza' tarfin akhar illa nadiran. Tasbih murakkab ini tasbih yang tersusun daripada beberapa perkara. Dia terbentuk, dia keadaan dia ala wajhil ilti'am. Keadaan benda yang membentuk tasbih itu dia bercampur, bergaul dan berhubung antara satu sama lain. Kita tak boleh nak asing. Dia terdiri daripada beberapa perkara, dan perkara itu dia saling memerlukan antara satu sama lain. Dan dia berapa perkara itu dia membentuk satu perkara yang lain, membentuk keadaan ataupun surah. Sebagaimana yang Ustaz kata, keadaan roti terbentuk daripada beberapa perkara. Roti itu dia panggil tasbih murakkab lah, bagi contoh dia, kerana dia terbentuk daripada beberapa perkara, gandum, yeast, air, maka terbentuk roti. Jadi beberapa perkara ini kita tak boleh nak asing antara satu sama lain. Kalau kita buah gandum tak jadi roti, buah yeast tak jadi roti, buah air pun tak jadi roti. Dia kena ada berlaku tiga benda ni, dia kena saling bahu-membahu, menyebabkan terbitnya tasbih murakkab. Wala yumkinu muqabalah ajza' kullu tarfin bi ajza' tarfin akhar illa nadiran. Dan kita tak boleh nak ambil, walaupun kita kata sama-sama murakkab, musyabbah murakkab, musyabbah bih pun murakkab, kita tak boleh nak ambil
satu perkara daripada musyabbah tu nak lawan kepada perkara yang satu perkara lain pada musyabbah bih. Tak boleh nak asing gitu. Tak. Supaya kita kata apa, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Kita tak boleh nak sama bandingnya orang yang beriman yang membelanjakan harta pada jalan Allah seperti sebiji benih yang kita nak kata orang beriman supaya sebiji benih. Tak boleh begitu. Tak boleh. Tak. Dia membelanjakan harta pada jalan Allah seperti benih itu di tanah. Tak kena. Tidak kena keadaan. Sebab tu kita tak boleh nak asing-asingkan, nak bagi lawan musyabbah dengan musyabbah bih. Itu pada tasbih murakkab. Adapun tasbih ta'addud dia boleh begitu. Wajib musyabbah kadang berbilang-bilang. Musyabbah berbilang-bilang, musyabbah bih juga berbilang-bilang. Dan kita boleh nak, walaupun dia berbilang-bilang, kalau kita nak pasang regu masing-masing boleh. Tasbih ta'addud takunu ala wajhil istiqlal. Dia terdiri daripada beberapa perkara tapi dalam bentuk istiqlal, bebas, tak terikat antara satu sama lain. Wal infisal, dan dia boleh diasingkan. Yumkinu muqabalah ajza, makna setiap juzuk daripada musyabbah itu boleh kita nak lawan kepada juzuk yang lain. Kulli tarfin bi ajza tarfil akhar. Yumkinu muqabalah ajza kulli tarfin. Setiap juzuk daripada bahagian bahagian musyabbah ke boleh lawan dengan juzuk yang lain pada bahagian musyabbah bih. Kita kata Muhammad dan Ali laut dan matahari. Jadi Muhammad lawan dia laut, Ali boleh lawan dia matahari. Boleh diasing-asing begitu walaupun dia berbilang-bilang. Walaupun dia bukan satu perkara tapi setiap perkara boleh diasing-asing. Ada pun tasbih murakkab, dia bukan satu perkara dan tak boleh nak asing-asing sebab dia beberapa perkara itu membentuk satu benda. Itu perbezaan jika ditanya dah. Tasbih murakkab takum ala wajhil ittiam wal ittisal wa la yumkinu muqabalah ajza' kullu tarfin bi ajza' tarfin akhar illa nadiran. Amma tashbih ta'addud takunu ala wajhil istiqlal wal infisal wa yumkinu muqabalah ajza' kullu tarfin bi ajza' tarfin akhar. Kemudian sebagai kulasahnya apa yang kita telah pelajari mengenai tasbih ifrad, keadaan musyabbah dan musyabbah bih yang ifrad dan yang tarkib dan yang ta'addud, maka ia membentuk berapa? 11 jenis tasbih. Kalau bab mufrad, tasbih mufrad mutlak bi mufrad mutlak, satu dia. Kedua, tasbih mufrad mutlak bi mufrad muqayyad. Tiga, tasbih mufrad muqayyad bi mufrad mutlak. Itu bab yang keempat, tasbih mufrad muqayyad dengan bi mufrad muqayyad. Itu bab tasbih at-tarfain mufradain. Bab murakkab pula dia ada tiga. Tasbih murakkab bil murakkab, tasbih mufrad bil murakkab, tasbih murakkab bil mufrad yang baru kita belajar sekejap tadi. Tasbih ni pula tasbih mutaaddid, dia ada 4 keadaan. Tasbih malfuh ni dia sebut mutaaddid ni dia kena ada 2 musyabbah ataupun 2 musyabbah bih, ataupun lebih, tak apalah, sekurang-kurangnya 2 musyabbah, kena kurangnya 2 musyabbah bih, sekurang-kurangnya 2 ataupun musyabbah 1 musyabbah bih 2, tak apa juga gitu. Malfuh ni kedua-duanya, musyabbah bih ada 2, musyabbah ada 2, dan cuma dia buat mari musyabbah bih kedua-dua dulu, kemudian dia ikuti dengan dia buat mari musyabbah dua-dua musyabbah, mula-mula dua-dua musyabbah diikuti dengan dua-dua musyabbah bih. Kalau mafruq dia mari musyabbah ada 2 juga, tak apa dia gabung musyabbah bih, musyabbah dengan musyabbah bih, lepas tu musyabbah bih 2 pula, musyabbah bih juga. Mutaaddid berbilang-bilang berbilang-bilang mana 2, 3, 4 bilang lah. Taswiyah dia buat mari gini taswiyah, dia buat mari musyabbah banyak, so 2, 3, 4, kemudian musyabbah bih 1.
Tasbih jamak, musabbah pula banyak. Musabbah bih berapa ni? Musabbah pula satu, musabbah bih dia jamak. Jadi semua ni yang kita telah pelajari, ya. Boleh rujuk semula lah terhadap video yang telah lepas. Okey, habislah mengenai keadaan tarfain, ya. Perbincangan kita mengenai keadaan tarfain, keadaan musabbah dan musabbah bih dari sudut musabbah tu seperkara ke ataupun berbagai perkara ke, ataupun seperkara dia semata-mata, ataupun berbilang-bilang, ataupun ia satu perkara yang dia ambil daripada beberapa perkara. Begitulah pertemuan kita untuk kali ini. Ustaz doakan semoga ianya bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.